أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan dan keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, kesatuan, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para penonton sekalian, para jemaah yang saya kasihi, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Darul Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian semua? Mudah-mudahan insya-Allah dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan ramai yang mungkin dah vaksin, dan kita dengar berita desas-desus ni, katanya belum confirm lagi betul ke tidak ni. Katanya Singapura tak lama lagi pun akan mengiklankan COVID ni sebagai demam biasa saja, khusus pada mereka yang dah vaksin lah. Jadi mudah-mudahanlah kita berdoa kepada seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, para penonton, para jemaah, kita teruskan pengajian kita, iaitu bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun ni. Pahala hidup 7,000 tahun. Dan pada hari ini, setelah kita membicarakan tentang amalan-amalan, kelebihan, fadilat-fadilat amalan, haji, berkenaan macam-macam lah, puasa Arafah, kelebihan puasa Ramadan, sedekah dan sebagainya. Hari ini kita nak fokus pula, iaitu untuk menyelamatkan amalan-amalan ini supaya tidak hangus ataupun tidak rusak. Jadi tajuk kita pada hari ini iaitu perkara-perkara paling berbahaya boleh merosakkan seluruh ibadah kita. Tajuk kita pada hari ini kita nak bincarakan, ini perkara yang kita kena protection sikit lah, iaitu perkara-perkara paling berbahaya yang boleh merosakkan seluruh ibadah kita yang telah kita kerjakan bertahun-tahun. Jadi kita kena hati-hati para jemaah, selain daripada kita beramal soleh, berlumba-lumba, menggandakan, memberatkan mudah-mudahan amalan soleh kita, timbangan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita kena buat protection sikit. Macam orang buat vaksin lah, protect ni supaya pahala-pahala kita tidak rosak, pahala-pahala kita diterima Allah Ta'ala, iaitu kita membicarakan perkara-perkara yang paling berbahaya yang boleh merosakkan seluruh ibadat. Na'udzubillah min zalik. Baik para penonton, kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita insya-Allah dunia dan akhirat, selamatkan kita daripada sifat-sifat yang buruk, perangai-perangai yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan soleh kita, dan mudah-mudahan dikurniakan kita jannatul na'im, jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Para penonton, para jemaah,
tajuk kita pada malam ini, ni pun khusus nasihat untuk diri saya juga sebelum tuan-tuan para jemaah, iaitu tajuk berkenaan perkara-perkara paling berbahaya boleh merosakkan seluruh ibadah kita. Jadi kita hati-hati sikit lah, mudah-mudahan tidak berlaku lah, mudah-mudahan. Baik, pertama sekali kita nak bicarakan tajuk ini ialah memandangkan kita mungkin dah ramai ada yang Masya Allah umrah ni banyak kali, sedekahnya ada yang beratus ribu. Saya pernah dengar ada orang pernah kasih sedekah sampai 70 juta. Masya Allah, mana hebatlah orang tersebut Dan begitu juga ada orang yang Masya Allah ibadah tahajudnya, ada yang boleh khatam Quran ni, ada yang zikir ni ribuan kali. Masya Allah, bagus, teruskan. Ada yang selawatnya ribuan kali, ada yang masjid ni tak pernah tinggal. Alhamdulillah, bagus. Cuma kena beri perhatian sikit. Ni amaran-amaran daripada Rasulullah SAW, supaya hati-hati sikit lah. Iaitu tajuk kita perkara yang paling bahaya lah, boleh merosakkan seluruh ibadat kita. Pertama sekali para jemaah, yang saya lebih fokuskan, list pertama saya ni pada malam ini, iaitu yang antara yang paling berbahayanya, kena hati-hati supaya tidak merosakkan seluruh ibadah kita, iaitu apa dia? Penyakit ujub dan hurur. Ini kita nak bicarakan sedikit. Ni ujub dengan hurur ni dia kait mengait. Kait mengait, ada ujub, ada hurur. Ada hurur, ada ujub. Apa makna ujub, hurur ni? Ujub ni para jemaah orang yang merasa besar diri. Dia berbeza dengan riak. Riak ni sebab tu para ulama kata ujub ini lebih teruk daripada riak. Pasal apa? Riak ni kita perlukan orang untuk kita nak tunjuk. Contohnya kalau kita pergi masjid, kita seorang aja, tak ada orang kat situ, nak tunjuk dengan siapa? Kadang-kadang orang nak tunjuk kita ni pandai, nak tunjuk kita ni ahli zikir ke. Jadi kalau tak ada orang keliling, nak tunjuk dengan siapa? Jadi riak ni perlukan orang lain untuk lihat kita. Jadi benda luaran lah. Tapi ujub ni benda dalaman besar diri. Dia rasa macam aku ni pergi umrah 100 kali. Aku ni paling hebat lah kat Singapura. Itu ujub para jemaah, rasa besar diri. Ini penyakit para jemaah. Nanti insyaAllah saya akan terangkan benda yang cukup berbahaya. Kalau tidak diobati, dia boleh makan diri sendiri dan boleh merosakkan diri sendiri, akhlak kita. Dan hurur pula tertipu dengan diri sendiri. Jadi ujub besar diri, hurur tertipu dengan diri sendiri. Dia kait mengait. Baik, apa dalil berkenaan ujub dan hurur ni perkara yang antara yang paling buruk, yang boleh merosakkan seluruh amalan pahala ibadah kita? Dalilnya adalah Al-Quran sendiri yang menerangkan tentang sifat iblis, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan banyak kali diulang-ulang kisah iblis ini, kisah Nabi Adam, supaya mengingatkan kita musuh kita yang paling utama adalah iblis sebenarnya, syaitan. Jadi apa dalil daripada ujub dan hurur kait mengait ni? Iaitu di mana apabila disuruh iblis sujud kepada Nabi Adam, apa yang iblis kata? Ini kita belajar di sini. Pertama sekali iblis menjawab sebab dia tak nak sujud, dua sebab ni. Ini ujub dengan hurur, dia kait mengait. Ana khairum minhu. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Diperintahkan kepada kamu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Ini dua perkara yang kait mengait. Aku ini lebih baik daripada dia. Ini ujub. Start dia punya ujub. Aku ni lebih bagus daripada dia. Sebab aku nak ikut perintah Tuhan. Ya Allah, aku nak ikut perintahmu. Buat apa? Dia hina, aku ni mulia. Dia start dia punya ujub dalaman dia. Dalaman dia. Riak lain para jemaah. Riak ni nak tunjuk orang. Ujub dia rasa besar diri. Dia yang paling hebat, dia yang paling bagus. Sebab tu hati-hati kalau ada bisikan-bisikan datang kat telinga mengatakan kita ni dah jadi orang soleh, bisikan mengatakan kita dah jadi wali, bisikan mengatakan kita dah jadi orang hebat. Ini hati-hati, kadang-kadang syaitan sudah menghasut kita. Sebab tu ada orang kadang dia rasa dia hebat, dia nak menegur orang lain seolah macam orang lain tu ahli neraka, dia ahli syurga, padahal tak perasan kadang-kadang dia menegur tak betul tidak, Wallahu a'lam. Jadi ni saya ulang balik semula, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ini ujub besar diri. Jadi hurur ni kat mana? Hurur ni tertipu sebab apa? Khalaqtani min nar. Wahai Tuhan,
Aku ni lebih berhebat daripada dia sebab apa? Ada gurur, dia start, dia punya tertipu diri sendiri. Ana khalaqtani minar, aku dicipta daripada api. Jadi dicipta daripada api, lebih baik daripada Adam. Nabi Adam, ini gurur dengan ujub, dia main kat situ. Orang yang ujub, gurur ni, dia akan pergi kepada ujub, dan orang yang ujub, berpunca daripada gurur. Jadi ini para jemaah, saya baca dulu dalam buku ni, kemudian saya akan baca pandangan-pandangan para ulama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, para ulama kita menerangkan bahayanya ujub dan gurur. Dua sifat dalaman ni orang lain pun tak nampak, kita tahu sendiri, dan kita kena ukur diri sendiri. Adakah kita memiliki sifat yang nampak zahiri macam bagus, tapi kadang-kadang membawa pada padah pada diri kita, na'udzubillah, macam iblis tadi. Baik, saya baca di sini muka surat 320, perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala kita ni, iaitu ujub dengan amalan kebaikan. Berkata Mutarrif, muka surat 320, berkata Mutarrif bin Abdullah rahimahullah, seorang ulama orang soleh, kalaulah aku menghabiskan malamku dengan hanya tidur, dan aku menyesal paginya kerana tidak beribadah malam, maka lebih aku sukai daripada aku berjaga malam beribadah seluruhnya, dan paginya aku merasa ujub besar diri. Ada di kalangan orang-orang soleh, dia nak pastikan kalau dia beribadah malam tu, sembahyang tahajud bangun pukul 3, pukul 4 pagi, sembahyang tahajud, khatam Quran contohnya, zikir ribu-ribu kali, pastikan waktu pagi dia tidak ada perasaan diri dia hebat daripada orang lain. Kadang-kadang, ya, ni nasihat untuk diri saya juga lah kepada tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni sembahyang tahajud, sembahyang tarawih, sembahyang pergi masjid. Kadang-kadang apabila kita tengok orang yang tak pergi masjid, apabila kita tengok orang yang tak sembahyang tarawih, kita mula menghina. Ini semua orang-orang tak betul. Kita pergi masjid, dia tak pergi masjid. Kita jangan para jemaah, kadang-kadang kita ni hanya mengharap rahmat Allah, mudah-mudahan diterima amalan soleh. Bagi mereka yang tak pergi masjid, tak sembahyang Jumaat, tak sembahyang Jumaat pula susah dia. Sembahyang tarawih ke apa, tak puasa contohnya lah, Ramadan. Kita doakan, dan kita menegur dengan cara baik. Sebab apa para jemaah? Kita tak tahu juga yang kita tegur ni orang ni, kemungkinan besok-besok dia lagi bagus daripada kita. Kita pun tak tahu. Jadi kita kena buang sifat ujub, besar diri, kita anggap diri kita masih lemah, banyak kekurangan, dan kemungkinan orang yang kita nasihati, mungkin orang dia satu hari dan menjadi orang yang lebih hebat daripada kita. Allah malam. Sebab itu Mutarrif kata, kalau aku tertidur pun tak sembahyang tahajud, tertidur, itu kadang lebih baik daripada aku ibadah seluruh malam, tapi pagi-pagi aku dah mula besar diri, seolah aku ni anggap dia aku bagus sangat. Sebab ni bahaya, sebab akan makan diri sendirilah. Nanti insyaAllah boleh terangkan lagi pendapat-pendapat ulama dan hadis Rasulullah. Baik, ujub bererti melihat atau merasakan diri sendiri dengan perasaan terlalu bagus, terlalu hebat, merasa megah dengan ilmunya, kedudukannya, pangkatnya, amalannya, kebaikannya, atau merasa megah dengan memiliki harta yang banyak, rumah yang besar, kereta mewah ataupun pangkat. Bahaya orang yang merasa ujub dengan amalan kebaikan diri sendiri ialah kerana pertama akan menganggap tidak mengapa melakukan dosa untuk beberapa kali atau banyak kali kerana merasakan dirinya sudah banyak beramal. Ini ada orang macam itu, dia rasa dah banyak beramal, banyak wirid, banyak zikir. Saya pernah jumpa ada orang macam ini, baguslah dia. Lepas tu dia kata, tak apa, buat dosa-dosa besar sikit, tak apa, dia kata, saya pun terperanjat. Apa salah pula? Ini buat dosa besar tak apa. Yang penting akidah kita jaga. Yang penting kita punya, kita dah banyak beramal. Pandai pula. Takut-takut dosa-dosa besar ni, sekali kerana sebab dosa besar ni, habis nanti amalan. Kalau boleh kita elakkanlah semua. Yang kedua, beranggapan bahawa dengan amalan itu, dianya berhak mendapat tempat di dalam syurga. Perlulah diingatkan bahawa sebagai seorang Muslim, kita sebenarnya tidak akan dapat masuk ke syurga melainkan dengan rahmat. Melainkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Adapun amalan yang dikerjakan di dunia ini, maka sebenarnya ia hanyalah penyebab untuk meletakkan kita darjat yang sesuai di dalam syurga. Amalan ni para jemaah, kita amalkan penuh ikhlas lillahi ta'ala sebagai penyebab saja. Penyebab untuk mendapat rahmat Allah. Sebab syurga bukan kita punya. Tubuh kita ni bukan kita punya. Maknanya kita ni kurniaan Allah Ta'ala.
Jadi kita beramal penyebab untuk mendapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita diizinkan masuk syurga, dan dengan amalan kita penyebab juga untuk diketahui darjat kita dalam syurga. Sebabnya ada kisah juga berlaku di kalangan orang Bani Israel yang dia nak masuk syurga dengan amalan dia, bukan dengan rahmat Allah Ta'ala. Akhirnya ditimbang matanya dengan amalan itu 40 tahun, mata punya nikmat lagi berat timbangan daripada amalan 40 tahun ni. Pasal kadang amalan kita ada tak khusyuk, ada yang tak berapa jam saja, berapa minit, wah bukan main lagi, belagak. Baik, saya bacakan di sini muka surat 321. Bersabda Nabi SAW, tidak akan masuk syurga seseorang itu dengan amalannya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, begitu juga kamu ya Rasulullah? Baginda menjawab, begitu juga aku, melainkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kelebihannya kepada aku. Ini hadis sahih para jemaah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya kita beramal, bukan makna kita di sini alamak habis ada beramal banyak-banyak, umrah banyak kali, tahajud tak lepas, habis tiba-tiba masuk syurga dengan rahmat. Iyalah, banyakkan ibadah, banyakkan bersedekah, amalan kebaikan, tapi tetap sentiasa ingat ini sebagai penyebab untuk mendapat rahmat Allah, dan dengan amalan kita insya-Allah diangkat darjat kita paling sesuai dengan syurga yang kita akan duduki insya-Allah. Jadi kena ingat tu, rahmat ini sebagai adab lah, makna adab kepada Allah Ta'ala. Ingat sentiasa bahawa segala yang kita miliki, syurga yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kena ingat tu. Sebab ada orang lupa diri, ni hujung. Dia rasa, ini hak aku. Bidadari hak aku. Syurga ni, rumah dalam syurga hak aku. Ini Allah Ta'ala punya. Diizinkan kita masuk dengan rahmatnya melalui sebab amalan. Saya baca di sini, maka rahmat Allah dan keredaannya ialah yang paling utama. Adapun yang merasakan dirinya berhak dapat masuk ke syurga dengan amalannya, maka orang ini ditakuti akan mendapati dirinya dalam kerugian di hari akhirat. Tentang cara-cara bagi mengubati penyakit ujub ini, maka boleh diusahakan dengan cara seperti berikut. Sentiasa ingat bahawa sebanyak mana amalan kebaikan yang dilakukan, kita tetap tidak tahu sama ada diterima ataupun tidak amalan kita di sisi Allah, kerana ditakuti ada amalan yang telah bercampur dengan hati yang tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak kena dengan syarat atau rukunnya. Maka sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amalan kita, dan merendah diri. Merendah diri, zuhud, tawadhu, merendah diri sambil merasa takut, wajilah. Al-Quran sebut qulubuhum wajilah, takut jika amalan yang dibuat selama ini masih ada kekurangan. Dari itu kita semakin kuat ingin mengerjakan ibadah dan menjauhi larangan. Jadi ini cara-cara untuk mengobati penyakit ujub ini, iaitu sentiasa ingat bahawa kita pun tak tahu amalan kita diterima Allah Ta'ala atau tidak, tapi insya-Allah diterima. Sentiasa ingat juga kadang-kala amalan-amalan kita menjadi rosak pasal sebab-sebab yang kita nak bincangkan sekarang ni. Ujub, besar diri, kadang-kadang riak, sombong, takabur, sifat-sifat dalaman yang berbahaya. Sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan, penyakit yang paling berbahaya ni penyakit dalaman, penyakit hati. Fil jasadi mudghah, Nabi kata, sungguhnya dalam jasad kita ni ada seketul daging, kalau baik-baiklah, kalau rosak habis. Iaitulah hati, iaitu perasaan. Maksud di sini hati, perasaan dalaman itu kita lengkapkan dengan perasaan cinta kepada Allah, jauh dari sifat-sifat yang buruk dan sebagainya. Ini dalaman yang paling utama. Kemudian daripada dalaman hati ini akan melahirkan akhlak yang mulia. Kalau dalam dah kotor, macam mana nak menjadi akhlak yang mulia para jemaah? Jadi kita perlu perbanyakkan doa minta diterima. Jadi antara doa yang terbaik yang sering kita dengar di masjid-masjid, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sering kita dengar. Kadang-kadang time imam baca doa ni, ramai pula yang bangun pergi. Padahal ini doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Ini ayat Al-Quran. Ya Allah, terimalah segala amalan soleh kita. Ini bagus kalau lepas sembahyang kita baca sambil merendah diri, mengharap rahmat Allah, diterima segala amalan soleh. Begitu juga kalau orang-orang yang dah banyak menderma ke apa,
sentiasa ingat ayat Tuhan ada beri peringatan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Surah Mukminun ayat 60. Tuan-tuan boleh rujuk, di mana orang-orang yang orang beriman yang termasuk dalam golongan as-sabiqun yang tinggi darjat di sisi Allah. Siapa di golongan mukminun yang tinggi darjat? Yang apabila yu'tuna ma atau mereka mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, derma, hati tetap rasa takut. Takut pasal apa? Takut-takut tak diterima sedekah. Takut-takut ada yang tak kena. Tetap mengharap. Walaupun dia dah derma $1 juta. Dan saya dengar ada orang sampai $2 juta dia derma. Tetap dia merasa takut. Sebab bimbang ada orang yang kadang dah derma $1 juta, $10 juta. Aku ni lah ahli syurga paling tinggi. Wah, bukan main. Patut dia kena baca Rabbana taqabbal minna, merendah diri, bukan berbangga, berujub pula, hurur, tertipu dari sini, tak boleh. Sentiasa takut, mudah-mudahan Allah terima amalan soleh kita. Ulaika yusari'una fil khairat. Golongan inilah Allah puji, mana sentiasa mengharapkan rahmat, takut takut tidak diterima amalannya, orang macam bagus. Sari'una fil khairat, orang bersegera dalam kebaikan. Kita insya-Allah Tuhan terima. Cuma ini sebagai peringatan. Kadang-kadang saya pun kadang kita derma letaklah berapa ratus kita derma. Kadang-kadang terasa macam kita rasa macam derma kita ni banyaklah hari ni, banyaklah 100 hari, 500, hebatlah. Kita tak tahu lagi terima ke tidak ni. Jadi biar ada perasaan takut Ya Allah, kita baca doa, terimalah sedekah kita yang tak seberapa ni. Mudah-mudahan sebagai amalan khairat, kebaikan berterusan dari akhirat insya-Allah. Jadi ini tentang ujub. Baik, saya nak baca sedikit berkenaan kata-kata Rasulullah SAW dan buku yang lain dan juga kata-kata ulama gitu. Baguslah untuk memberi penerangan berkenaan ujub dan ghurur. Ghurur saya dah terangkan tadi, tertipu dengan kebaikan kita ada. Ujub ni merasa besar-besar diri. Ada ibarat macam inilah. Seseorang itu ujub dengan kekayaan, dengan ilmu dia. Contoh, seorang tu ada ilmu yang hebat. Memanglah kadang-kadang ada orang ni spesialis. Mungkin dari segi surgery, mungkin dari segi ilmu tafsir mimpi contohnya, ataupun dia hebat dari segi ilmu syariah, hebat dari segi macam-macam lah, urut ke apa ke, dari segi matematik. Jadi dia merasa ujub. Jadi huruf tertipu ni dia penyebab dia lah. Sebab apa dia merasa ujub? Sebab dia rasa apa? Aku ni daripada orang-orang keturunan yang hebat-hebat. Ini start ni. Dia rasa keturunan dia hebat-hebat, membawa dia merasa ujub besar diri sebab itu pandai. Apa sebab dia merasa dia Mak Saleh contohnya. Tapi selalu Mak Saleh pun sekarang okey-okey je. Ada orang katakanlah dia Mak Saleh. Aku Mak Saleh. Ni ujub dah ni. Dia punya huruf kat mana? Sebab hidung aku mancung, mata aku biru, kulit aku merah-merah. Itu dia punya huruf dia, tertipu dia. Sebab dia tengok muka dia handsome, dia pun bangga diri ujub. Ini benda-benda yang jadi kadang macam orang Melayu lah, ni pun hati-hati para jemaah. Orang Melayu kita hidung pun okey-okey lah, mata pun okey-okey pun dia. Tapi kadang-kadang dia pandang bangsa lain, dia dah mula menghina. Dia pandang bangsa lain, dia mula melendah-lendahkan. Padahal bangsa tu juga Allah Ta'ala cipta, kita pun Allah Ta'ala cipta. Jadi jangan sampai kita berbangga kerana bangsa, kerana kaum, sedangkan ini semua Allah Ta'ala cipta. Yang penting jangan ujub, jangan ghurur. Baik, saya baca di sini hadis Rasulullah SAW juga hebat. Hadisnya sahih, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu bahawa Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan tuan-tuan, ibu, laulam takunu tudnibun khasyitu alaikum aksar min dhalika al-ujub. Kalau sekiranya kamu ni, para sahabat, kalau sekiranya kamu banyak beramal, tinggalkan dosa-dosa, alhamdulillah semua dapat ditinggalkan. Dan kamu banyak beramal saleh. Jadi kalau sekiranya kamu macam itu, tetap aku merasa takut dengan kamu. Apa lagi yang ditakuti? Apa yang Rasulullah takut daripada sahabat umatnya? Malahan dosa-dosa sudah ditinggalkan, kebaikan sudah diamalkan. Apa lagi Nabi takut? Yang Nabi lebih takut daripada itu al-ujub. Al-ujub, besar diri. Ini yang saya terangkan tadi, sebab berkenaan iblis, di mana
Kalau kita baca sejarah, Iblis ni seorang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang memang rajin beribadah, terkenal. Kita baca sejarah Iblis ni pun dikatakan sebagai bapa jin kata juga, Al-Jan. Jadi beliau terkenal sebagai rajin beribadah kepada Allah. Sehingga kan riwayat menyebut beliau pernah dilantik menjadi ketua segolongan malaikat sebab rajin beribadah. Cuma masalah Iblis ni pula, katanya riwayat menyebutlah, katanya dia tak pernah baca astagfirullah. Ini katanya dia, sebab dia rasa macam dia dah banyak ibadah, buat apa nak minta ampun. Tu start dia punya ujub dia tu. Buat apa aku nak minta ampun kepada Allah, mana aku tak ada buat dosa ke. Ini kita pun kena hati-hati para jemaah, kita tetap baca astagfirullah walau apa pun keadaan. Jadi apabila Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada para malaikat sekalian, ini sifat Iblis dalaman dia tak bagus ni, maka diciptakan Nabi Adam, dan sebab-sebab hikmah yang lain lah disuruh sujud supaya malaikat tengok sendiri sifat bahayanya sifat wujud. Cuma perbezaan Iblis dengan malaikat ni tak nafsu, Iblis ni pada jin ada nafsu. Jadi apabila disuruh sujud, terbongkar segala rahsia, maka dalam ayat menyebut fasajadul malaikah, Allah Ta'ala tidak membezakan antara malaikat dengan Iblis. Pasal apa? Iblis pun dah termasuk dalam golongan malaikat, pasal semua kuat ibadah. Tetapi apabila Iblis tidak mahu sujud pada Nabi Adam, maka terbongkarlah mana illa Iblis, mana malaikat Iblis tidak mahu sujud. Terangkan baru sebab-sebab inilah penyakit wujud. Jadi Rasulullah menerangkan tadi bahawa kalau kamu meninggalkan semua dosa dan melakukan segala ibadah, ada perkara yang lebih aku takuti daripada kamu, iaitu wujud besar diri. Sebab jadilah Iblis rasa tidak besar diri, dia apabila disuruh berbuat sesuatu yang mungkin merendahkan diri dia, dia rasa macam gila. Sebab tu siapa-siapa yang ada gelaran doktor, PhD, lulusan universiti daripada UK ke, UK ni United Kingdom, bukan Ulu Kelang, daripada London ke Amerika, daripada Jepun ke, wah ada PhD, ada pangkat, macam-macam pangkat lah hari ini. Hati-hati para jemaah, kalau ada orang tak nak sebut doktor ke, datuk ke, ada orang marah, kalau tak sebut saya profesor, saya menteri. Jadi para jemaah kena berendah diri. Kita ni besok macam mana pun masuk kubur juga, pangkat tinggi macam mana pun masuk tanah juga. Baik, ini yang Rasulullah ingatkan yang wujud. Begitu juga Rasulullah SAW mengingatkan juga salah muhlikat, 3 perkara yang boleh membinasakan kita, merosakkan kita dunia akhirat, iaitu pertama syuhbul mudhah, kedekut yang diikuti, lokek sangat. Ini sebab saya dengar cerita ada orang ni lokek dia sampai nak makan pun mengira. Duit berlambak-lambak, makan 10 generasi pun tak habis. Duit dalam bank ada 10 juta, $21 billion, makan punya Allah kedekut dia. Apalagi kalau nak sedekah ke orang, lagi kedekut. Ini syuhbul mudhah, wahawan muttaba', dan nafsu yang diikuti. Nak saja, belanja saja beli, nak itu beli, nak apa tu beli, semua beli. Tentang duit banyak, ini boleh merosakkan kita, membinasakan kita. Yang ketiga, ajabul mar'u binafsihi, ujub seseorang dengan diri sendirilah, rasa bangga. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama dan orang salih, ditanya tentang ujub, maka dia kata antara anna indaka syai'un laisa inda ghairi. Tanda-tanda ujub ni apabila kamu merasakan kamu memiliki sesuatu yang orang lain tak ada. Ini sebagai tanda-tanda. Kalau kita ada, contohnya kita seorang penceramah terkenal, orang lain penceramah, kita yang menceramah ni ada 10,000 orang yang dengar, orang lain ceramah dengar 100 orang je. Jadi dia rasa macam mula, tengok aku punya kuliah ceramah ramai ribu-ribu orang. Jadi ini tak ada. Start ni hati-hati. Ni pun ada teguran juga orang-orang salih. Jangan sampai ada macam itu. Sama ada 100 ke 10 orang ke 10,000 orang, tetap kita mengajar, fokus. Sebab takut nanti syaitan masuk bisik, kau ni hebat, pengikut ramai, hati-hati. Jadi merasakan dirinya memiliki sesuatu yang hebat lebih daripada orang lain, itu tanda wujud. Ini antara sebabnya Nabi Musa AS ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Musa AS ditanya oleh kaum Bani Israel. Kaumnya ditanya, wahai Musa,
Para jemaah ni kaum Nabi Musa, dia tak panggil Nabi Musa ya Nabi Allah Musa, dia sebut ya Musa. Al-Quran kalau kita baca, kaum dia panggil Nabi Musa ya Musa. Kita ni panggil Nabi kita ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dia tak panggil ya Muhammad. Ini adab. Jadi mereka mengatakan ya Musa, siapa orang yang paling pandai? Sekali Nabi Musa silap. Ini hadis Nabi terangkanlah. Nabi Musa silap, dia kata alaihissalam, Nabi Musa kata, ana a'lamun nas, akulah yang paling pandai. Tengok, akulah yang paling pandai. Maka Allah Ta'ala tegur Nabi Musa alaihissalam dengan teguran bahawa wahai Musa, di sana ada orang lebih pandai daripada kamu. Ini teguran. Dia tak tegur Bani Israel, tapi sebagai seorang Nabi, tak sepatutnya kamu mengatakan wahai Nabi Musa, ana a'lamun nas, aku yang paling pandai dalam dunia. Jadi Allah Ta'ala mendidik Nabi Musa, di sana orang pandai. Siapa yang dimaksudkan? Nabi Khidir. Ada ulama kata dia seorang wali Allah, wallahu a'lam, seorang Nabi atau wali Allah. Jadi Nabi Khidir mendidik Nabi Musa gitu, Masya Allah, dengan ilmu yang luar biasa. Kita tahu sejarah bagaimana didikan Nabi Khidir. Nabi Musa nak belajar daripada Nabi Khidir alaihissalam. Dalam surah Al-Kahfi. Jadi hati-hati tuan-tuan, ibu-ibu di luar sana, mereka-mereka yang bijak pandai, saya jugalah, nasihat untuk diri saya juga ni, pada asatiza, kepada orang-orang yang ulama-ulama, insyaAllah mereka lebih tahulah. Jangan mengatakan ana a'lamun nas. Janganlah mengatakan saya manusia yang paling pandai. Nanti akan dicuba, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kalau kita kadang nak menegur orang lain, nak menasihati, sentiasa ingat bahawa kita jangan menganggap diri kita ni pandai sangat, mengeluarkan kata-kata penghinaan, keji orang lain dalam bentuk nasihat. Nanti balasan tu balik pada kita, na'udzubillah. Baik, antaranya juga qala Masruq, seorang ulama terkenal, Masruqun, bihasabi ar-rajul min al-'ilm an yakhsha Allah, bihasabi ar-rajul min al-jahl an ya'jabu bi 'ilmi. Masya-Allah. Dia kata apa? Cukuplah seseorang itu dengan ilmu kalau dia takut kepada Allah. Maknanya kalau dia takut kepada Allah, sama ada ilmunya sedikit, ilmunya banyak, kalau dia benar-benar takut menjalankan perintah Allah, itulah orang yang berilmu. Dan cukuplah seseorang itu dengan kejahilan, kebodohan, kalau dia merasakan ilmunya hebat. Kalau dia merasakan ilmunya hebat, itu tanda-tanda dia jahil. Bukan dia pandai pun sebenarnya. Kalau dia rasa macam ilmu dah tinggi, dah belajar, dah belajar tinggi sangat. Kalau cerita Melayu tu belajar tak pokok. Kalau dah tinggi-tinggi sangat belajar pun, dah dapat 10 PhD pun, maka Imam Masruq ni orang ulama besar, dia kata cukuplah kejahilan bagi dia kalau dia merasa rojok dengan ilmu, walaupun setinggi mana ilmu, walaupun seluas seluar langit dan bumi ilmu dia pun, kalau dia merasa rojok, cukuplah kejahilan bagi dia. Sebenarnya tak berilmu, dia jahil sebenarnya. Itu orang-orang alim kita ni, orang-orang salih. Begitu juga Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Muqdisi rahimahullah. Ini satu lagi perkara menarik. Ditanya, kenapa kamu ni mengajar tidak membaca, pakai kitab? Kamu kan dah hafal buku dah, kenapa kamu pakai kitab? Tak payah pakai kitab, mengajar sudahlah. Apa jawapan Abdul Ghani Al-Muqdisi rahimahullah? Dia kata, akhaful ujub, aku takut ujub. Pasal apa kalau kita baca mengajar pakai buku, maknanya orang tak cakap lah, wah guru kita baca. Tapi kalau guru tak pakai buku mengajar, orang kata, tengok kita punya guru ni hebat lah, dia mengajar tak pakai buku kan. Wah, bagus ilmu dia. Jadi kadang-kadang orang alim, orang salih, dia tak mahu macam itu. Dia tak mahu anak murid dia terlalu menyanjung tinggi guru dia pakai buku. Padahal dia dah hafal pun. Alif, betul, semua hafal. Pakai buku juga. Nak tunjukkan kepada anak-anak murid umur 10 tahun ke 12 tahun. Tengok, guru tetap pakai buku juga ni. Alif, betul. Sebab nak tunjuk supaya jangan ada bujuk besar diri ya. Kadang-kadang anak murid kita ingat kadang-kadang anak murid kita yang umur 10 tahun, 12 tahun, tidak mungkin dah 40-50 tahun. Yang 12 tahun, silap-silap besok-besok Allah Ta'ala nak muliakan, bisa jadi presiden. Mana kita tahu? Besok yang budak yang kita ajar mengaji 10 tahun, sekali umur 40-50 tahun, dia jadi Prime Minister. Kita tak tahu orang jemaah. Yang kita pula jadi tak tahu apa lepas tu. Dia jangan suka menghina orang lain. Ni satu lagi. Qala Ka'bul Ahbar, berkata Ka'bul Ahbar, seorang yang dia seorang
dia seorang Yahudi yang masuk Islam. Dia kata apa? Lau mala'a ilmuka bainas sama' wal ard. Sekiranya ilmu kamu ni seluas langit mana, bainas sama', di antara langit dan bumi, hebat ilmu kamu. Ma'al ujub, sedangkan kamu ada merasa ujub, besar diri, hebat, merasa diri hebat. Ma zadakallahu bihi illa safalat wa naqsan. Maka Allah tidak akan menambah kamu melainkan sufla, jatuh lagi bawah, dan kekurangan. Macam tadilah Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ana a'lamun nas, aku manusia yang paling pandai. Allah Ta'ala uji dengan Nabi Khidir alaihissalam. Terus belajar dengan Nabi Khidir, Masya Allah. Kita tahu sejarah ni. Jadi sahabat siapa pandai pun. Saya rasa kalau dunia ni pun, kalau ada orang ada 20 PhD pun, ilmu pun setakat itu juga. Pada masa ujub, maka tidak menambah bagi dia, bagi Allah Ta'ala, melainkan jatuh, rendah darjat dia dan kekurangan. Begitu juga Ibrahim bin Adham, seorang ulama terkenal. Dia kata apa? Bagusnya setiap kali dia iktiraf, orang yang merendah diri, tidak ujub, sentiasa dia mengakui kesalahannya. Wa rahimallah man uhdiya ilayya uyub. Sentiasa kalau orang nasihat kepada dia, dia akan berterima kasih. Berterima kasih kerana kembalikan aib kepada diri sendirilah. Rahimallah man uhdiya ilayya uyub. Ini yang nasihat mana. Sebab orang yang sekarang susah nak diberi teguran. Banyak seperasan orang-orang kita lah di Singapura, senang cakap lah. Kalau kadang ditegur, suruh itu, dah buat undang-undang, tegur, pakailah mask, pakai, itulah, buatlah ini undang-undang, jangan buang sampah. Saya pernah juga satu ketika, ada, maaf cakap ni kisah pengalaman saya lah, kerana dekat tepi laut orang, dia mandi dekat, kan tempat mandi di situ, untuk bilas. Maaf cakap, dia mandi, tak berpakaian kalau lelaki, padahal dah taruh kat situ, no nude lah, maknanya jangan mandi secara berbogel, orang kata lah. Ni orang lelaki ni, dia mandi semua dia buka. Dia saya kasih teguran. Saya dah taruh kat situ, dah tulis itu, jangan mandi tak berpakaian itu. Dia marah kat saya. Saya yang penting, sebab CCTV, ya, marah-marah. Lepas tu yang ada sign kat situ, no nudity ke apa, jangan sengaja berbogel lah, mandi. Dia popek benda tu, dia pecahkan, terus jalan. Makan jalan. Aduh, manusia macam itu. Macam mana nak cakap? Benda ni dah buat undang-undang. Lagipun ni adab lah. Kadang-kadang ada orang perempuan lalu kat situ. Ada orang susah nak diberi teguran. Sebab itu Ibrahim bin Adham rahimahullah kata, setiap kali orang memberi teguran, kalau teguran tu betul, walaupun tak betul pun lah, baik dengan cara baik, kita bilang rahimahullah, semoga Allah merahmati kamu kerana menghadiahkan aib saya. Ini orang yang merendah diri. Tapi orang yang hujung, tak boleh terima. Bawa pergi court lagi, pergi lawyer, dia tahu tu memang bukan hak dia, tapi dia lawan juga. Ini bahaya. Baik, qala Hatim al-Asam, seorang ulama hadis juga, dia kata al-ujub asyaddu min ar-riya. Ni para jemaah, ujub ini lebih dahsyat daripada riya. Sebab apa lebih dahsyat daripada riya? Sebab dia ibarat macam kambing pula, anjing di luar rumah, anjing sesat, anjing yang berbahaya yang sesat di luar rumah dengan anjing yang berbahaya sesat dalam rumah, ataupun ular yang berbahaya di luar rumah dengan ular yang berbahaya dalam rumah. Dia perumpamaan, dia kata apa? Dia kata tentulah ular yang dalam rumah yang berbahaya, anjing yang berbahaya dalam rumah ni, itu lebih bahaya daripada nanti luar. Begitu jugalah riak dengan ujub. Pasal riak ni benda luaran. Pasal kita ni riak ni nak mengharapkan orang lain tengok. Kalau orang lain tak ada, macam kita main bola sorang-sorang dekat stadium, tak ada orang nak tengok pun. Cuma kalau kita main bola, ada penonton ramai, kita beraction kan. Itu kan. Jadi ini benda luaran riak. Tapi kalau ujub ni benda dalaman. Dia rasa syok sendiri ujub. Dia tadi iblis, aku dah ibadah 20 tahun. Akulah makhluk yang terbaik. Tak lagu. Jadi ujub ni dalam. Jadi ibarat macam ular dalam kita yang boleh menghancurkan diri kita, itulah ujub. Waqala Abdurrahman bin Mahdi, sikit lagi para jemaah, dah hampir Isyak. Waqala Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama yang saleh, dia kata apa? Kuntu ajla, ni para jemaah, satu perkara yang cukup menarik. Kuntu ajlis yaumul Jum'ah. Aku duduk satu ketika hari Jumaat dalam masjid lah. Kemudian fayajlis ilainas. Mana sebab dia orang terkenal, orang alim. Biasalah kalau kat Singapura orang alim terkenal.
Semua berkerumun. Lepas sembahyang Jumaat, semua salam. Dia mereka berkumpul dengan Abdul Rahman bin Mahdi ni untuk belajar sesuatu. Hari Jumaat cuti. Singapura taklah, kadang-kadang negara Islam ada yang hari Jumaat cuti. Mereka pun duduk. Jadi apabila dah ramai itu, Abdul Rahman bin Mahdi dia kata, ada satu ketika ramai orang belajar dengan dia. Fafarih tu, aku gembira lah pasal ramai orang datang untuk belajar dengan dia. Tapi apabila ada masa-masa orang sedikit dia belajar dengan dia, maka aku sedih. Kenapa sikit hari ini tak ramai? Maka aku bertanya kepada Bishr Al-Mansur, orang soleh. Maka Bishr bin Mansur kata apa? Haza majlis su'. Ini majlis buruk sebenarnya. Apa pasal pula? Sebenarnya majlis buruk sebab hati kau buruk. Kalau orang ramai, kamu semangat nak belajar. Apabila orang sedikit, kamu dah tak ada semangat nak belajar. Jadi ini kamu bertugasan bukan orang ramai, orang sikit, orang tak ada. Tugasan kamu sampaikan saja kepada masyarakat ataupun pada orang yang nak belajar dengan cara yang betul lah, dengan cara mengajar yang betul, cara orang yang jangan cara mengantuk pula, sebab kadang-kadang mengantuk orang tak pergi tak ada belajar. Cara yang betul, cara yang semangat. Jadi tak apalah orang ramai, kita ramai tetap kita mengajar. Ini dalaman kita niat lillahi ta'ala. Sebab ada nabi-nabi para jemaah, pengikut dia tak ramai. Jadi ada nabi pengikut ramai. Jadi tugasan nabi ni dan rasul, sama ada pengikut dia 1 ke 10 ke 100 ke 1000, perlu sampaikan kepada masyarakat. Habis. Tak mau tahu ni ramai tak ramai, yang penting sampaikan dengan cara yang betul, penuh hikmah, sebenarnya serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah dah hampir isyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada kita. Satu penyakit yang cukup luar biasa dalaman kita ni, iaitu penyakit ujub dan ghurur. Lebih buruk daripada riak sendiri. Jadi perbincangan kita perkara berbahaya yang boleh merosakkan seluruh ibadah kita, sebagaimana iblis yang dirosakkan dengan perangai sifat ujub dan ghurur. Sampai sekarang para jemaah dia masih tak boleh terima lagi untuk menerima ataupun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufik, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang buruk ni. Sebab ujub dan ghurur ni dia akan membawa kepada sifat-sifat lain yang buruk, merosakkan perasaan dalaman kita. Ini ibarat seperti ibu dalam macam-macam penyakit hati ni. Okay, saya akhiri para jemaah, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.